Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Karya Batu 10 Ceras, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Iaitu mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah, persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab cetakan Akademi Jawi Malaysia, kita sampai ke muka surat 21, masih lagi dari dalam menerangkan mabadi, permulaan-permulaan ilmu tauhid yang 10. Mabda' yang seterusnya adalah maqsuduhu. Apakah tujuan yang besar sekali daripada ilmu tauhid ni? Apa tujuannya? Jawapan, maksud ataupun tujuan yang besar sekali, yakni yang paling penting, iaitu mengetahui beberapa masalah, beberapa persoalan yang sabit, iaitu yang tetap bagi usuluddin, iaitu keyakinan agama, perkara asas dalam agama, iaitu akidah, dan diketahui itu dengan dalil dan juga burhan. Maknanya bukan tahu semata-mata, tapi ada dalilnya, ada proof, ada buktinya. Dan seperti yang disebutkan, jauhar itu ialah barang, yakni sesuatu yang tiada dapat dibahagikan lagi. Jadi istilah dalam ilmu tauhid ini banyak sekali yang sebenarnya menceritakan tentang makhluk. Kalau jauhar itu adalah bahagian yang sudah terlampau kecil, tak boleh dibahagi lagi. Kan kalau sesuatu jisim itu dibahagi 2, dibahagi 4, dibahagi 8, dibahagi 16, dibahagi 32, dibahagi sampai pada satu zarrah yang memang tidak boleh dibahagi lagi. Itu namanya jauhar. Persoalan, kenapa pula kita menyebutkan diri kita tentang istilah-istilah perkara-perkara makhluk? Jauhar tu makhluk, jisim tu makhluk, jirim tu makhluk, arat dan sebagainya. Jawapan,
kerana ini menjadi dalil yang menunjukkan kepada kewujudan, keesaan, kekuasaan, keilmuan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebanyakan manusia itu faham dia tentang wujud Allah bila dia itu memahami kedudukan makhluk, bahawa makhluk ini asalnya tidak wujud kemudian ada. Dan makhluk ini setelah ada dia berubah-ubah, setelah dia berubah-ubah dia binasa. Jadi pemerhatian terhadap makhluk itu membawa kepada memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mahu tidak mahu dalam ilmu tauhid dibahaskan tentang makhluk, umpamanya jauhar. Tapi bagi contoh umpama roh ni mungkin contoh itu kurang tepat dah ya. Kerana jauhar ini adalah sesuatu yang paling kecil yang tidak boleh dibahagikan lagi. Takrif itu dah betul ya. Contoh tu mungkin tersilap. Dan yang disebutkan arad iaitulah barang. Barang ni maknanya sesuatu yang berdiri pada jirim. Maknanya dia adalah attribute. Kalau dalam bahasa mudahnya sifat. Sifat yang ada pada jirim ya, misalnya bekas pensel saya ni sifatnya berwarna hijau, sifatnya berbentuk segi empat tepat ya. Sifatnya itu ada ditutup dengan zip ya. Ini dia ada pada jirim. Kalau dikatakan hijau, di mana hijaunya? Tak di mana-mana, tak mungkin. Hijau tu pada bekas pensel ini atau pada grill itu warna hijau. Itu maknanya berdiri pada jirim. Tapi oleh kerana dalam ilmu tauhid ini ia adalah ilmu yang membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibezakan antara makhluk dan Allah, maka yang ada pada makhluk disebut arad, sementara yang ada pada zat Allah disebut sifat. Tapi kalau secara longgar pada makhluk juga kita kata sifat. Makhluk ni sifatnya macam ni, makhluk ni sifatnya macam ni ya. Tapi dalam ilmu tauhid dia tak nak samakan. Kalau sebut sifat itu khusus untuk Allah, habis makhluk sebut arad. Sesuatu yang berdiri pada zat Allah sifat, sesuatu yang berdiri pada zat makhluk ataupun ain makhluk disebut arad. Dan menyatakan bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam beberapa dalil yang sam'iyat. Jadi bukan hanya pemerhatian kepada makhluk sahaja, bahkan juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya sam'iyat, daripada sami'a yasma'u ya. Sami'a yasma'u itu adalah mendengar. Sam'i dibangsakan, dinisbahkan kepada dengar. Sam'iyat perkara-perkara yang kita yakini dan kita imani semata-mata kerana didengari perkhabarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Kadang-kadang disebut dalil naqli. Maka dengan itu dapat dikenal Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebenar-benar pengenalan, yakni makrifah. Sekurang-kurangnya pada level akal. Pada level akal dikenal Allah Taala itu dengan sebenar-benar pengenalan. Tapi kalau nak pergi kepada level hati, itu mungkin berhajat kepada ilmu tasawuf, berhajat kepada amalan tarikat, misalnya berzikir, bermunajat, bertaubat dan sebagainya. Penerangan dalil sam'iyat atau disebut juga dalil naqli ialah dalil yang didapati daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil akli ialah dalil yang kita dapati daripada alam ni. Kalau naqli, Quran hadis. Kalau akli, akal kita ni memerhati kepada alam lalu merumuskan satu rumusan. Sebagai contoh yang pernah saya berikan contoh, kalau kita sudah datang ke masjid dalam keadaan kita tinggalkan rumah kita itu kemas dan tersusun, kita sudah tutup pintunya dan kita sudah pasang mangga. Tiba-tiba balik dari masjid, kita dapati pintu terbuka. Bila kita tengok, kita perhati mangga dah terkopak. Bila kita masuk dalam rumah, kita dapati barang-barang berselera. Automatik dalam fikiran kita, Allah, rumah dah kena pecah masuk. Macam mana kita tahu rumah kita dipecah masuk, padahal ketika kejadian kita berada di tempat lain? Kejadian di mana? Di rumah. Kita di mana? Di masjid.
Macam mana kita confident rumah dah kena pecah masuk? Jawabnya akal beritahu. Bila diperhatikan berubah daripada tertutup menjadi terbuka, daripada ada mangga sudah terkopak, daripada barang-barang tersusun elok sudah berselera, akal beritahu pasti ada orang yang buat. Itu namanya wajib. Wajib akli, bukan wajib syarak. Takkanlah pecah rumah orang wajib pula. Oh, dapat pahala lah pecah rumah orang. Bukan. Wajib akal, makna akal tidak boleh terima tak ada. Akal kata mesti ada orang buat ni. Sekira-kira kalaulah ada orang bergurau, kata dia mana ada orang buat jadi sendiri je ni, kita kata mustahil. Takkan mungkin jadi sendiri. Mustahil itu adalah hukum akal. Siapakah yang buat kerja itu? Boleh jadi tak penagih dadah, nak cari duit beli dadah? Boleh jadi. Boleh jadi tak pencuri profesional, memang kerja dia curi barang di rumah orang? Boleh jadi. Jadi yang akal boleh terima ya, akal boleh terima tidak, itu namanya jaiz. Maka itu namanya dalil akli. Akal yang menunjukkan. Bismillah. Saya ulang ya. Penerangan. Dalil sam'iyat, iaitu dibangsakan kepada dengar, atau dalil nakli, yakni dipindahkan daripada Quran dan hadis, ialah dalil yang didapati daripada Quran dan hadis. Itu dalil nakli. Sementara dalil akli ialah dalil yang kita dapati daripada alam ini, setelah kita perhatikan dan kita fikirkan dengan akal yang sempurna. Tapi kalau akal tu bermasalah, dia kata mana ada Tuhan, alam ni jadi sendiri, kata dia. Boleh pula alam jadi sendiri. Sedangkan kalau kita katakan pada dia botol air ni jadi sendiri pun dia tak boleh terima. Mana canggih botol air dengan alam ni, dengan langit bumi, dengan gunung ganang, dengan sistem pokok, dengan sistem air, dengan sistem macam-macam. Kalau seumpama botol ini pun kamu tidak boleh bayangkan jadi dengan sendiri, tak mungkin alam jadi dengan sendiri. Tapi kadang-kadang akal itu terjejas dengan hawa nafsu, malah fikir. Baik. Soalan, dari manakah diambil ilmu ini? Dalam bahasa Arab disebut istimdaduhu. Ilmu tauhidnya kita belajar ambil daripada mana? Ini penting. Kenapa? Kerana di zaman kita ada orang mendakwa ilmu tauhid ini ambil daripada falsafah Yunani. Orang ulama-ulama dahulu mereka berkawan dengan ahli falsafah Yunani, mereka terpengaruh dengan ilmu falsafah, itu yang jadi ilmu tauhid ni. Tak ada dalam Quran hadis. Ini keliru. Menuduh ilmu tauhid ini adalah ilmu falsafah keliru, kerana menyangkakan dalil akli itu semata-mata falsafah. Padahal dalil akli, akal, itu daripada Quran Sunnah juga. Quran Sunnah yang memerintahkan manusia menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak menggunakan akal? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri kenapakah kamu tidak memerhatikan, yakni tidak berfikir tentang diri kamu? Kerana dalam diri kamu, kalau kamu fikir, sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah, sudah ada tanda-tanda keesaan dan juga kekuasaan Allah. Itu yang kadang-kadang timbul isu tu, wahdatul wujud, wahdatul wujud. Kalau kamu faham wahdatul wujud, kamu dan Allah tu satu, tak betul lah, syirik. Tapi kalau kamu faham bahawa wujud kamu itu tidak lain dan tidak bukan diwujudkan oleh Allah, sekira-kira kamu nampak makhluk pun kamu nampak khalik di sebaliknya, maka itu bukan konsep yang salah. Itu kejernihan mata hati. Kebanyakan kita banyak hijab kita tak nampak Allah, kita hanya nampak makhluk. Maka kita itu melakukan sesuatu kerana makhluk. Kita bimbang takut kepada makhluk, tapi kita tidak ada rasa melihat kepada pandangan Allah. Muraqabah tidak ada. Kita tidak rasa takut kepada Allah, kita tidak malu kepada Allah. Jadi hati-hati ya, istilah tu kalau disalah tafsir dia salah, kalau betul tafsirannya ya betul. La musyahhada fil istilah. Tidak ada kita nak berbalah semata-mata kerana istilah, tidak. Jadi ilmu ini bukan diambil daripada ilmu falsafah Yunani sebagaimana yang dituduh.
Memang ada orang kata jangan belajar ilmu sifat 20 kerana ini ilmu bid'ah. Ini diambil daripada falsafah Yunani. Betulkah? Betulkah ini bid'ah? Adakah mengatakan Allah wujud itu bid'ah? Adakah mengatakan Allah wujud tanpa ada permulaan iaitu qidam bid'ah? Adakah mengatakan Allah wujud tanpa ada perakhiran iaitu baqa itu bid'ah? Bilanglah satu persatu daripada sifat 20, pasti tidak ada orang Islam mukmin kecuali dia beriman dengan sifat itu. Bahkan yang itu sifat 20 pun dia tak akan berani kata Allah tak wujud. Saya menolak sifat 20. Sifat 20 kata apa? Allah wujud. Adakah kamu kata Allah tak wujud? Tak. Saya tak kata Allah tak wujud. Saya hanya tak setuju ilmu sifat 20 saja. Itulah intibati ilmu sifat 20. Adapun yang dikatakan dalil akli. Apa dalil akli wujudnya Allah Ta'ala? Dalilnya adalah bahawa alam ini berubah-ubah. Kan kita baru malam, tadi tu siang, berubah alam ini. Setiap yang berubah-ubah tu baru je malam. Tadi masih siang lagi. Setiap yang baru pasti ada yang membaharukan dia. Takkan dia berubah dengan sendiri. Jadi ini tuduhan palsu. Mudah saja. Kalau betul lah dakwaan golongan yang anti kepada pengajaran sifat 20, kononnya sifat 20 ni adalah daripada ilmu falsafah Yunani, sekurangnya namakanlah satu ahli falsafah Yunani dalam kitab mana mengajar sifat 20. Kot ada. Kalau daripada ilmu falsafah Yunani pasti ada kitabnya, pasti ada tokohnya. Hakikatnya tidak ada. Bahkan for the sake of argument, kalau memang adalah satu orang ahli falsafah Yunani yang dia mengajar dan meyakini bahawa Allah wujud, dan Allah wujud tanpa ada permulaan, dan Allah wujud tanpa ada perakhiran. Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah Maha Esa zat, sifat dan af'alnya. Allah Maha hidup, Allah Maha berilmu. Ya Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mendengar, Maha melihat dan Maha berkata-kata. Apa status orang ni? Dia mukmin. Berimanlah orang yang beriktikad macam itu. Bahkan orang yang menafikan dia jadi kafir. Kalau ada orang kata tak, bagi dia Allah tak wujud, dia kafir. Dia kata tak, memanglah Allah wujud, tapi dulu Allah tak wujud. Baru-baru ni saja Allah wujud, kafir juga. Memanglah Allah wujud, tapi satu masa Allah akan binasa, kafir. Jadi tak mungkinlah kalau menuduh ilmu tauhid ini adalah ilmu falsafah Yunani. Ambilannya istimdaduhu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Cuma dikupas dengan cara ilmiah oleh para ulama. Sumber tetap Quran Hadis. Agak-agak rukun sembahyang 13 perkara ada ke zaman Nabi? Sahabat belajar rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Ketiga, takbiratul ihram, ya, dan seterusnya. Tak ada. Zaman Nabi tak ada orang belajar rukun sembahyang 13 perkara. Tapi kan intinya ada. Nabi SAW yang memberitahu innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Makanya ditetapkan oleh para fuqaha rukun dalam ibadah pertama niat. Bukan ulama reka-reka, ambil daripada hadis. Tapi ulama mudahkan. Kalau ikut dalam Quran, rukun wudu hanya basuh muka, tak ada niat. Basuh muka, basuh dua tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh dua kaki hingga buku lali. Tak ada niat, tak ada tertib. Di mana datang niat? Mana datang tertib? Itu ijtihad ulama. Niat diambil daripada hadis. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kamu basuh muka, basuh tangan, tak ada niat, hanya kan nak sejukkan badan, itu bukan wudu. Sebab kamu bukan niat wudu, kamu hanya nak sejukkan muka kamu. Kebetulan dah sejuk muka, basuh tangan, sapu kepala, ya, basuh kaki. Adakah wudu? Tidak wudu. Kerana innamal a'malu binniyat. Tapi tertib tidak disebut mesti basuh muka dahulu, kemudian baru basuh tangan. Macam mana ulama meletakkan tertib? Kerana difahami wow di situ. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi.
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, kenapa kena tartib? Kerana diselipkan antara beberapa basuhan dengan satu sapuan. Basuhlah muka kamu, kemudian basuhlah kedua tangan kamu. Kalau ikut dari segi bahasa yang mudahnya, basuhlah kaki kamu, barulah pergi pada sapu, dan sapulah kepala kamu. Settlekan dulu yang basuh, ya, 3 tadi, muka, tangan, kaki, baru pergi kepada yang sapu, iaitu kepala. Wamsahu tu sapu. Kenapa diselipkan wamsahu tengah-tengah? Faksilu wujuhakum, muka, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh tangan. Sepatutnya wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu bi ru'usikum. Tak, Allah selitkan antara 3 basuhan tadi satu sapuan. Jadi Allah sebut basuh muka, basuh kedua tangan hingga siku, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, itu menunjukkan kena tartib. Sehingga dalam Quran diselangkan antara 3 basuhan itu, sebut 2 basuhan, sebut satu sapuan, baru sebut satu basuhan lagi, menunjukkan tartib itu kena ikut. Bahkan bila Nabi SAW berwudu, itulah tartibnya. Sentiasa Nabi buat begitu. Jadi perbuatan Nabi kan sunnah, kita ikut. Jadi ada hujah, bukan para ulama menetapkan itu dengan mereka-reka, tidak. Begitulah ilmu tauhid, wujudnya, qidamnya, baqa'nya, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, semuanya itu ambilan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan, apakah bandingan ilmu ini? Dalam bahasa Arab disebut nisbatuhu. Mana kalau kita nak compare ilmu tauhid ni berbanding dengan ilmu lain, kat mana posisinya? Jawapan, bandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain adalah ilmu tauhid ini dialah semulia-mulia ilmu dan yang utama sekali, dan mahu, yakni hendaklah dituntut terlebih dahulu daripada lain-lain ilmu. Kenapa pula ilmu tauhid ini paling utama? Kenapa pula ilmu tauhid ini yang paling mulia? Kerana keadaan ilmu ini yang bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling mulia, Allah yang paling agung. Jadi ilmu tentang Allah tu ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Dan segala rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Baik. Jadi pentinglah belajar ilmu tauhid ni. Lebih-lebih lagi kalau akidahnya rosak, amal ibadah tidak diterima. Jadi akidah kena betul. Ilmu tentang akidah paling penting. Soalan, faidatuhu, apa faedahnya ilmu ini? Jawapan, faedahnya ialah mendapat keuntungan dan kejayaan yang berkekalan di dunia, dan mendapat sebesar-besar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yakni syurga, iaitu kampung atau negeri yang mempunyai nikmat yang berkekalan. Jadi sebesar-besar anugerah, adakah itu syurga? Ya, tapi ada yang lebih besar. Apa dia? Iaitu serta dapat melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai', yang yakni tidak ada yang menyamainya oleh sesuatu. Kod orang tanyalah, macam mana lihat Allah nanti? Tak macam mana. Sebab tak sama. Tergelincir dalam bab melihat Allah ni 2 golongan. Satu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia sama seperti ahli sunnati wal jamaah daripada sudut mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud tidak bertempat. Kerana tempat itu Allah yang ciptakan. Syurga kah, neraka kah, langit kah, bumi kah, arasy kah, itu semua makhluk Allah. Maka mustahil Allah itu berada pada makhluk. Oleh kerana itu, Mu'tazilah menolak di hari akhirat boleh melihat Allah. Kerana dia menganggap kalau boleh dilihat berarti bertempat. Kalau Allah tak bertempat, berarti Allah tidak boleh dilihat. Itu Mu'tazilah. Dan tergelincir di satu sudut yang lain, golongan musyabbihah.
mengatakan Allah tu bertempat. Kenapa? Kerana boleh dilihat. Jadi musyabbihah sama macam ahli sunnah wal jamaah. Daripada sudut sama-sama meyakini di hari akhirat kita boleh lihat Allah. Tapi dia terlajak sehingga dia kata oleh kerana Allah boleh dilihat, makanya Allah tu bertempat. Jadi dua ekstrim. Satu menafikan melihat Allah kerana nak menetapkan Allah tu tidak bertempat, dan satu lagi menafikan bahawa Allah tu wujud tidak bertempat kerana berpegang Allah boleh dilihat. Kita ahli sunnati wal jamaah, kita yakin bahawa Allah Ta'ala boleh dilihat, tapi bukan sama seperti melihat makhluk. Kalau makhluk, ia ada tempatnya. Kalau kita tak lihat juga makhluk bertempat, bukan tunggu lihat. Kalau kita tak nampak satu makhluk, makhluk itu betul tak bertempat juga. Malam yang gelap gulita ni, ya. Kalau kita tak nampak bulan, kita tak nampak bintang, bulan dan bintang tetap bertempat. Bukan tunggu kita lihat baru bertempat. Jadi bertempat dan lihat ini tidak ada talazum. Kalau mesti dilihat baru bertempat, tak semestinya. Cuma makhluk itulah nature dia. Adapun Allah dilihat tidak bertempat. Baik, peringatan. Bila sebut faedah ulama mutahid ini dapat keuntungan di dunia, dapat kejayaan di akhirat, kadang-kadang orang tertanya-tanya. Mungkin orang di zaman moden ini berfikir bahawa orang-orang bukan Islam telah lebih maju, sedangkan mereka tidak mempelajari tauhid. Ustaz kata, tuan guru kata belajar tauhid untung, dunia untung, akhirat bahagia. Tengok di dunia tak untung mana orang Islam. Yang untung orang kafir. Mereka maju, mereka kaya, mereka ke depan. Dan orang-orang Islam yang mempelajari tauhid tidak juga maju. Bila tengok orang Islam yang ramainya mundur, yang miskin, yang berperang, yang sengsara, ramainya orang Islam. Jadi di manakah benarnya cakap pengarang? Pengarang kata kalau belajar tauhid maju, untung, tak nampak pun. Jadi di sini kita turunkan jawabnya. Maksudnya bukanlah dipelajari tauhid itu dengan menghafal akan masalah dan kaedahnya semata-mata. Bukan belajar tauhid itu hanya hafal wujud, idam, baqa, ini kamu menafikan kamu fasil, ini menafikan kamu tasil, ini ta'alluq suluhi qadim, ini ta'alluq tajizi hadis, ini ta'alluq qabdah. Bukan kita hafal tu. Bukan dia itu. Tetapi ialah dengan menyematkan intisari ilmu tauhid itu ke dalam hati, baru dapat dia punya kejayaan dia. Bila tauhid itu disematkan dalam hati dan dihayati. Misalnya, setelah diketahui bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala gerak-geri makhluk, dan berkuasa pula Allah membalas ke atas pengkhianat dan pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Orang tu dia yakin Allah tahu apa yang dia buat, Allah nampak apa yang dia buat, dan kalau dia khianat, Allah balas pengkhianatan dia. Kalau dia melakukan dosa, Allah berkuasa menyiksa dia. Maka tidaklah seorang yang telah ada pada hatinya tauhid itu dia akan berani melakukan pengkhianatan. Walaupun mungkin di dunia dia lepas, dia takut dengan balasan Allah. Dia tidak berani melakukan penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Maka alangkah bahagia dan sentosanya sesebuah negara yang rakyatnya serta pemerintah dan pemimpinnya menghayati tauhid itu. Jadi bukan hanya sekadar di bibir saja, tidak. Dihayati sehingga dalam hati, barulah jadi elok. Samalah macam kita kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Ramai je orang sembahyang masih buat maksiat. Ramai je orang sembahyang tapi khianat, rasuah dan sebagainya. Kerana as-solah dia itu tidak memenuhi. Solah yang sepatutnya dia dirikan hanya pergerakan tubuh badan saja. Tidak dia menghayati bahawa Allah Ta'ala memerhati apa yang dia lakukan dan mengetahui apa yang dia tuturkan. Selesai. Mabadi ilmu tauhid yang 10 dah selesai. Sebelum kita pergi kepada tajuk seterusnya, tuan-tuan kalau ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawablah.
Baik. Kalau tidak ada, kita pergi ke muka surat 23, masalah ilmu tauhid. Maknanya persoalan-persoalan ilmu tauhid. Soalan, di dalam berapa masalah, yakni di dalam berapa persoalankah tersimpan ilmu tauhid ini? Jawapan, ilmu tauhid ini tersimpan atau terhimpun dalam 3 masalah. Ada 3 persoalan besar yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ini. Apa dia? Pertama, ilahiyat, daripada perkataan ilah. Kita itu membicarakan dalam ilmu tauhid pertama tentang ketuhanan. Yang kedua, nubuwat, daripada nabak ataupun nabi, iaitu kenabian dan juga kerasulan. Dan yang ketiga, sam'iyat, perkara-perkara yang diimani kerana didengar perkhabarannya daripada Quran dan hadis semata-mata. Kalau nak fikir, tak terfikirkan. Seperti titian as-sirat. Kita yakin hari kiamat nanti ada as-sirat. Kita yakin ada syurga, kita yakin ada neraka. Itu hanya kerana Quran dan hadis beritahu. Kalau nak fikir, tak tahu kita nak fikir. Kalau kata tak ada syurga pun boleh jadi. Tak mesti ada syurga, tak mesti ada neraka. Dari segi akal lah, akal fikir-fikir, kalau ada syurga je boleh jadi. Kalau tak ada syurga, mungkin juga. Tapi kita yakin ada syurga, kita yakin ada neraka, kerana sam'iyat, didengar perkhabaran itu melalui wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan, yang mana masalah ilahiyat, yang mana masalah nubuwat, dan yang mana dikatakan masalah sam'iyat? Cuba terang satu-satu. Kata ada 3. Baik, jawapan. Pertama, masalah ilahiyat itu iaitu barang, iaitu sesuatu yang bergantung, yakni berkaitan dengan ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tu? Daripada segala yang wajib mesti ada pada Allah, dan mustahil mesti tak ada pada Allah, dan yang harus boleh berlaku, boleh tidak. Yang kedua, masalah persoalan nubuat itu ialah perkara-perkara yang bersangkut, yakni berkaitan dengan nabi-nabi. Kalau plural dalam bahasa Arab disebut anbiya. 1 nabi, 2 nabiyat. Kalau ramai, anbiya. Bahasa Melayu ulang jelas sekali lagi, seorang nabi, ramai nabi-nabi, gitu. Iaitu segala yang wajib dan yang mustahil serta yang harus pada hak mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Apa yang mesti ada pada para rasul wajib, apa yang tak mungkin ada pada para rasul itu mustahil. Apa yang boleh ada atau tidak ada pada para rasul itu namanya harus, jaiz. Yang ketiga, dan masalah sam'iyat itu ialah barang, yakni sesuatu yang didengar daripada dalil Al-Quran dan Al-Hadis sahaja, dan tiada didapati dengan dalil akli. Kalau nak dipikir dengan akal, tak terfikirkan. Misalnya seperti bangkit daripada kubur sesudah mati. Akal tak boleh fikir. Bahkan akal kalau sekali fikir macam tak menasabah pula. Dia dah hancur, dah jadi debu, ya. Boleh bangkit balik. Dan tak pernah pula ada yang bangkit. Kalau sekali-sekali ada yang bangkit, ya, tahun lepas mati, tahun ni balik semula, ya. Kalau kita mudah sikit nak percaya. Jadi yang lepas-lepas yang mati tu tak ada yang datang balik, ya. Jadi yang ini yang dikatakan akal tak boleh capai. Tapi sebenarnya akal boleh saja terima. Kenapa akal boleh terima? Kerana kita daripada tiada boleh jadi ada. Siapa yang ada anak kecil, umur baru setahun 2 tahun, 5 tahun lepas tak ada. Daripada tidak ada boleh jadi ada. Apa sangat setelah dah ada, dah hidup, dah kesana kemari, tinggal dia runtuh, dia hancur, tidak bolehkah Allah kembalikan? Dulu langsung tak ada, tak pernah ada pun Allah boleh hadirkan. Adakah setelah ada cuma dia meninggal dan berubah bentuk dia, Allah tidak boleh kembalikan? Jadi dari segi akal sebenarnya boleh terima. Cuma nak bukti itu tak ada lah dalil akalnya. Tapi dalil Quran hadis yang ada. Bangkit daripada kubur tu ada. Berhimpun daripada mahsyar, berhisab, yakni dihitung segala amalan-amalan manusia.
As-sirat titian, syurga tempat kembali atau neraka, na'udzubillah min zalik, dan lain-lain. Itu namanya sam'iyah. Ada setengah kitab tauhid dia pergi kepada yang keempat, iaitu mungkinan, benda yang makhluk. Pun dia bincang juga dalam ilmu tauhid, kerana makhluk inilah yang kita boleh memahami kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Bila kita berarti makhluk, kita faham Allah Ta'ala lah yang maha pencipta, maha berkuasa dan segala-galanya. Itu yang barangkali dimaksudkan oleh sebahagian para ulama dengan kata-kata mereka, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Tapi masalahnya kadang-kadang kalam ni disalah tafsir. Yang jenis-jenis nak bawa ajaran sesat tu, dia kata siapa kenal diri kenal Allah. Artinya diri itu dah Allah. Sebab tu kalau kenal diri dia kenal Allah, sebab diri kita tu dah Allah. Itu tak betul. Kamu kenal diri kamu dulu tak wujud, lepas tak wujud baru wujud. Kamu kenal pada Tuhan yang Khaliq, yang menciptakan, yang Qadim, yang tidak ada permulaan, yang Qadir, yang maha berkuasa, yang Murid, yang maha berkehendak, yang Alim, yang maha mengetahui. Ya, kamu lihat pada diri kamu yang ada jantung, yang kamu pun tak boleh kawal. Mana ada kita boleh bagi jantung kita rehat 3 minit, 4 minit. Setakat dengar kuliah astagfirullah apalah, pum. Rehatlah sekejap, berhenti jak jantung. Boleh? Kan tak boleh. Habis tak nampak Allah lagi lah. Kan Allah yang kawal jantung kita. Allah nak bagi berhenti, tak sampai apa pun. Daripada maghrib sampai isyak tak sempat, sebab Allah tak bagi berhenti. Dia tak nampak Allah lagi. Kalau jantung kita sendiri pun kita tak boleh kawal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Next insyaallah di muka surat 25, tempat membahaskan makna hukum insyaallah.